Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Satu masa dahulu, keadaan pada zaman Jepun adalah amat sukar. Banyak jiwa yang tersiksa, banyak harta yang terkorban dan banyak perkara yang dilarang. Perkara ini sehinggalah wujudnya kawalan kepada barangan dan makanan. Sudah pasti dengan kawalan ini akan menyukarkan banyak urusan kehidupan seharian. Bagi masyarakat Cina pula, mereka dilayan dengan begitu teruk sekali. Jadi sudah tentulah penerimaan dalam masyarakat Cina itu begitu negatif sekali. Chinese itu dia punya musuh nombor satu itu because of the war in China. Semuanya kerana sistem pemerintahan yang lemah dari pihak Jepun. Inilah Japanese Food Control Department. So di dalam fail tersebut ada dimentionkan dari mana bekalan tersebut diperolehi, senarai bahan mentah seperti minyak kelapa, beras, minyak masak apa semuanya dimentionkan di dalam fail tersebutlah. Failnya lebih kepada kita mengetahui apa yang sidaknya beli pada zaman tersebut. Jepun telah lama bertapak di Sarawak sebelum bermulanya Perang Dunia Kedua. Mereka yang hadir ke sini ada di antaranya mengusahakan ladang, menjalankan perniagaan dan menjalankan kerja profesional seperti doktor dan jurutera. Selain itu, ada di antara mereka yang terlibat sebagai perisik untuk melihat keadaan Sarawak. Kebanyakan perniagaan Jepun ini bermula daripada selatan Jepun ke Sarawak melalui pelabuhan Pending yang menjadi antara pelabuhan utama di Sarawak sebelum para pedagang meneruskan perjalanan ke Singapura. Disebabkan oleh kehadiran mereka lebih awal ke Sarawak, maka ini telah membuka ruang dan peluang kepada Jepun untuk bertindak lebih mudah dalam rangkaian perisikan mereka. Zaman pendudukan Jepun pada awalnya agak baik. Namun begitu, keadaan peperangan dan tekanan akibat daripada siri kekalahan Jepun di Pasifik telah membawa kepada keadaan yang tidak baik di Sarawak. Walaupun sama dijajah, tapi mereka memiliki kebebasan yang tidak diberikan oleh Jepun. Itu pandangan daripada penduduk tempatan. Bagi masyarakat Cina pula, mereka dilayan dengan begitu teruk sekali. Jadi sudah tentulah penerimaan dalam masyarakat Cina itu begitu negatif sekali. Dokumen yang ada dalam simpanan Pustaka Sarawak ini merupakan satu dokumen yang menyatakan tentang rekod bekalan makanan dan barangan di Sarawak oleh pihak Jepun. Dalam dokumen ini dinyatakan tentang kawalan kepada barangan seharian seperti gula, garam dan sabun. Ianya ditulis dalam bahasa Sarawak kerana wujudnya perkataan keribang yang merujuk kepada ubi keledek dalam bahasa Melayu. Pada zaman pendudukan Jepun dahulu, sabun merupakan satu barang yang terkawal. Sabun tidak boleh dijual secara bebas dan amat sukar diperolehi. Japanese Food Control, kawalan bekalan makanan Jepun, untuk dokumen ini dikuatkuasakan pada tahun 1942. Dalam dokumen ini, dia mencatatkan beberapa bekalan makanan, contohnya sabun, minyak kelapa, punek. Punek ni sisa pengeluaran minyak kelapa tu, sisa daripada perahan tu lah. Gula pasir dan garam juga dianggap sebagai bahan mewah pada waktu itu.
beras yang menjadi antara sumber makanan utama kepada rakyat Sarawak telah dikawal sehingga menyebabkan kesukaran hidup. Isu makanan asasi ini cuba untuk diselesaikan oleh pihak Jepun dengan menyediakan kawasan pertanian sayuran di Petanak, Kuching. Jepun telah datang ke kawasan Semarahan Estate ini tahun 1912 lah. Kira-kira macam itulah, 1912, dan telah membuka mula-mula sekali penanaman padi di Kampung Jaya Ria dan Kampung Ribat Padi. Di situ dia orang tanam padi, kemudian getah, ada juga nanas lah. Ini adalah salah satu contoh rumah peninggalan Jepun masa itulah. Tempat ini digelarkan wooden house, rumah kayu. Di sini juga terdapat bilik kebal ataupun orang kampung, orang kawasan ini panggil ini penjara. Dan di sebelah sana pun ada tangki air untuk proses getah. Yang Eureka Sorin tu ataupun orang di situ nunggahnya macam tepekong. Tapi sebenarnya bukan tepekong lah. Itu adalah Eureka. Untuk orang Jepun semayang di situ lah. Kawalan makanan pada zaman Jepun dahulu menjadi lebih parah apabila bekalan makanan di kem tahanan Batu Lintang adalah lebih tinggi daripada harga kawalan biasa. Kebanyakan mereka yang ada dalam kem tahanan ini terpaksa berlapar, malah ada di antara mereka menganggap makanan yang disediakan lebih teruk daripada makanan haiwan ternakan. Penduduk tempatan pula terpaksa berharap kepada ubi kayu untuk meneruskan hidup. Ini kerana Jepun tidak mengambil perhatian kepada tanaman ubi kayu. Jepun lebih memberi perhatian kepada beras yang menjadi makanan ruji mereka. Kalau ditanam itu padi, setengah diambil oleh Jepun for nothing, see. So they don't want to do that, see. So they tanamlah itu tapioca is a survival crop. Sweet potatoes, keribang, apa itu, anything they can get from the forest and so on, see. Tetapi di Jepun mesti mau ada padi, ada rice because the troop, how to feed the troop. Tempoh 3 tahun pentadbiran Jepun rasanya ibarat sangat menyeksakan. Walaupun Jepun agak baik dengan penduduk tempatan kerana mahukan sumber makanan, tetapi Jepun telah melaksanakan sistem ketenteraan. Inilah yang membawa kesukaran kepada penduduk pada masa itu. Penduduk tempatan pula mula membandingkan Jepun dengan British dan merasakan British lebih baik dari segi pemerintahan. Demikianlah kawalan makanan Jepun pada masa dahulu. Masyarakat Jepun terkenal dengan ketegasan dan disiplin yang tinggi. Mereka juga mempunyai gaya kerja yang teratur berbanding masyarakat lain. Kita akan mendalami sifat Jepun yang penuh teliti ini dalam dokumen simpanan pustaka ini. Satu dokumen yang akan membongkar kisah dan gerak kerja Shiu Zaimuka. Lebih berkaitan mengenai perjalanan pegawai pada zaman pemerintahan Jepun, di mananya allowance tidaknya berjalan ke setiap bahagian yang ada di Sarawak lah. Bagaimana mereka boleh bergerak dengan cepat kalau tidak ada sumber maklumat perisikan yang begitu baik? Budaya kerja Jepun dalam koleksi dokumen Lot Shiu Zaimuka. 24 Disember merupakan hari bersejarah apabila inilah merupakan hari mendaratnya tentera Jepun di Pending, Sarawak. Mereka kemudiannya bergerak dan mengawal satu persatu sistem pertahanan Sarawak seperti balai polis dan pejabat kerajaan. Sepanjang usaha untuk menawan bandar Kuching, Jepun turut menghantar pegawai-pegawai mereka untuk membuat perisikan. Antara aktiviti risikan yang dijalankan ialah memancing di sungai pada waktu air surut dan pada waktu air pasang. Perisik ini bukanlah bertujuan untuk menangkap ikan, tetapi bertujuan untuk mengukur kedalaman sungai Sarawak.
Kedalaman inilah yang akan menentukan kebolehan kapal perang Jepun untuk memasuki pelabuhan di Sarawak. Kawasan ladang juga telah diperhati dengan teliti untuk memudahkan proses kerja mengawal Sarawak. Ada antara penduduk tempatan dan pegawai Brooke dan pegawai British yang tidak menyedari kehadiran perisik Jepun ini sehingga menyebabkan banyak maklumat sulit dapat diketahui lebih awal. Jadi rangkaian perisikan ini banyak membantulah tentera Jepun untuk masuk dengan begitu cepat sekali. Dan kalau di Sarawak ini mereka memiliki rangkaian yang begitu baik, saya tidak heran kalau di Semenanjung Malaysia perkara yang sama berlaku dengan cepat daripada Kelantan sehingga ke Singapura. Bagaimana mereka boleh bergerak dengan cepat kalau tidak ada sumber maklumat perisikan yang begitu baik? Pada zaman Jepun juga terdapat penduduk tempatan yang berkhidmat untuk Jepun. Mereka inilah yang menerima pekerjaan daripada Jepun selain daripada pegawai Jepun sendiri. Dalam dokumen sejarah di pustaka ini, terdapat catatan tentang jumlah pendapatan, allowance dan bonus untuk mereka. Dalam dokumen ini, turut menyatakan tentang keadaan seseorang pegawai jika bertugas pada bulan-bulan tertentu. Mereka telah diberikan bonus setengah bulan. Ada di antara mereka yang masuk kemudian dan diberikan 1/4 dari gaji. Dinyatakan juga mereka yang dibayar lewat dan mereka yang tidak berkelayakan untuk mendapat bonus. Terdapat satu perkara yang menarik perhatian di sini apabila Jepun menggalakkan aktiviti menabung. Pekerja dalam perkhidmatan Jepun diwajibkan untuk menyimpan 10% daripada gaji mereka dalam pejabat pos. Ini menunjukkan bahawa Jepun amat serius dalam membawa budaya masyarakat Jepun kepada penduduk tempatan selain mengubah penamaan bulan kalendar dan gelaran nama kepada bahasa Jepun. Dalam menjalankan proses ini, penduduk diwajibkan belajar bahasa Jepun. Di sebalik kisah gerak kerja yang baik ini, Jepun tidak ketinggalan dalam menjadi sasaran penduduk tempatan. Walaupun tentera Jepun amat cekap dalam banyak hal, namun pengetahuan mereka terhadap hutan dan budaya tempatan masih lagi terhad. Isu komunikasi antara tentera Jepun dan penduduk tempatan selalu menjadikan tentera Jepun sebagai sasaran. Semasa mereka ingin pergi ke rumah panjang di Ulu Belaga melalui Kapit, mereka menaiki perahu bersama penduduk tempatan. Semasa inilah kejadian yang tidak disangka-sangka berlaku. Penduduk tempatan yang membawa mereka dalam sampan itu sentiasa memerhati senapang yang dibawa oleh Jepun. Mereka tahu sekiranya senapang ini masih berada di tangan Jepun, sudah pasti sukar untuk mereka menyerang. Oleh itu, mereka membuat satu helah dengan mengatakan bahawa tentera Jepun perlulah menyimpan senapang untuk mengelakkan daripada basah dan rosak. Tentera Jepun yang percaya mula menyimpan senjata api mereka dan pada masa inilah misi dijalankan. Jadi mereka percaya atas arahan di atas perkara ni. Jadi mereka simpan sama-samalah. Okey, selepas mereka dah simpan senapang tu semua rapi-rapi, lepas tu yang tukang apa kita namakan juragan ke yang dekat depan tu dengan yang dekat belakang tu dia ada signal lah. Dia cakap potong kelapa. So maksudnya potong kepala. So waktu tu peluang untuk mereka menyerang. Jadi tentera tu semua dah kena itulah bunuhlah waktu tu. Penduduk bukan sahaja marah kepada Jepun kerana sistem pentadbiran yang semakin lama semakin kejam. Penduduk tempatan amat memarahi Jepun apabila sistem ketenteraan mula semakin tegas dilaksanakan dan cukai kepada rakyat semakin bertambah. Kekejaman hukuman Jepun ini dinyatakan oleh Encik Edward Larkin semasa satu kejadian yang amat menggerunkan. Macam satu kes dekat di airport sana,
itu 6-7 orang itu orang Cina curi minyak, petrol. Dia tangkap itu 7 orang, dia bawa pergi dekat itu NBKS, ada dekat bukit sana. Dia ambil itu lori, panggil pergi kampung-kampung, naik lori, panggil orang kampung naik lori to witness the execution. Pakai firing squad. Dia tembak terus. No mercy, ya. Dokumen yang kita akan lihat ini ialah dokumen yang mengandungi maklumat pegawai Jepun yang diarah, ditahan dan ditangkap. Pada zaman tersebut, siapa-siapa yang ada kaitan dengan sidak-sidak Jepun tu sidaknya memang akan di-arrest lah. Dan bagi beliau, satu-satunya yang mampu memulihkan balik negeri Sarawak ini adalah kerajaan British. Inilah siri dokumen kepada penamat kisah pentadbiran Jepun di Sarawak. Satu tempoh yang singkat, tapi banyak peristiwa yang tidak mungkin dilupakan oleh rakyat tempatan. Usaha untuk menawan kembali Sarawak telah pun bermula pada 25 Mac 1945. Ini dilakukan oleh pihak berikat yang diketuai oleh Australia dan amat mendapat sambutan yang begitu baik daripada penduduk tempatan. Di antara operasi yang pernah dilakukan adalah operasi Semut 1, 2 dan 3. Operasi Semut 3 yang dijalankan di Sibu telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada pemimpin tempatan sehingga membawa kejayaan mereka menawan Sibu daripada Jepun. Kempen ini kemudiannya diteruskan dengan kempen menawan Bandar Kapit dan membebaskan tahanan-tahanan daripada penjara tentera Jepun. Operasi Semut di bahagian Limbang juga agak menarik apabila pegawai tentera Australia diturunkan dengan payung terjun di kawasan-kawasan pedalaman. Mereka malah dibantu oleh penduduk tempatan sebagai pemandu arah. Semasa dalam hutan inilah tentera Australia mengagumi kehebatan penduduk tempatan yang hanya berkaki ayam dan menggunakan peralatan tradisional. Mereka betul-betul berkemampuan, memiliki daya juang yang begitu tinggi sekali. Dan usaha menawan kembali Sarawak ini bukan sahaja berjaya kerana bantuan orang tempatan, tetapi kerana tekanan Amerika di Pasifik, perang di Pasifik, sama ada di Indonesia, di Taiwan dan sehingga ke Okinawa, Jepun. Apabila British Amerika mula memberikan tekanan dan Jepun kalah di banyak kawasan di Asia Pasifik, ini melemahkan moral tentera Jepun yang berada di Sarawak. Serangan Amerika terhadap Jepun juga sangat membantu dalam melemahkan semangat tentera Jepun. Jepun mula berundur perlahan-lahan dari tempat yang mereka kuasai. Selepas menyerah kalah, semua tentera Jepun telah ditahan di kem Batu Lintang. Umpama senjata makan tuan, di sinilah mereka menahan pegawai British dan penduduk tempatan, tetapi kali ini mereka menjadi tahanan. Semasa ditahan, semua senjata mereka telah diambil. Namun begitu, terdapat satu keadaan yang sukar pada masa itu apabila tahanan perang bukan sekadar tentera Jepun tetapi juga orang awam yang pernah terlibat dengan Jepun. Sebahagiannya telah pun menetap lebih 30 tahun dan telah berkahwin dengan penduduk-penduduk tempatan. Namun begitu, agak malang bagi mereka apabila dianggap sebahagian daripada gerakan tentera Jepun dan dianggap sebagai perisik. Pada zaman tersebut, siapa-siapa yang ada kaitan dengan sidak-sidak Jepun tu sidaknya memang akan di-arrest lah. Walaupun ada melakukan kesalahan, kasih ada melakukan kesalahan, sidaknya memang ditangkaplah pada masanya, di mana kita tahu mungkin ada konflik di antara pemerintah-pemerintah pada masanya. Dalam dokumen ini dapat diperhatikan bahawa terdapat beberapa surat yang memohon untuk membebaskan tawanan yang tidak bersalah. Surat ini telah dihantar oleh waris keluarga dari Semarahan dan Miri.
Mereka benar-benar merayu kepada pemerintah untuk membebaskan ahli keluarga mereka. Usaha demi usaha diteruskan tanpa rasa berputus asa daripada keluarga tercinta. Mereka yang tidak bersalah ini akhirnya dibebaskan pada tahun 1946 dan ini sudah pasti menjadi berita gembira kepada mereka. Bebas daripada tahanan yang amat menyiksakan. Daripada kem tahanan Batu Lintang ini telah terdapat 200 orang yang dibebaskan dan hidup. Terdapat lebih daripada 2,400 orang pegawai Bruk, Belanda dan Borneo Utara telah meninggal dunia dan dikebumikan di kem tahanan itu. Kebanyakannya meninggal kerana kurangnya sumber makanan dan juga penyakit berjangkit yang berlaku dalam kem tahanan. So, what happened to the Japanese who were stay here before the war? They were all repatriated, hantar balik pergi Japan, except my grandfather, because before the war, dia kawan sama satu pederi orang putih dekat Kampung Kuap, the good friend. So during the war, when because sebelum war itu dia ada spy di sini, spy network. Prisoner of war, men in uniform, internees are civilian. Dua-dua dicampur di sana. Biasa tak ada begini. Biasanya prisoner of war. Internees. Di sini dicampurkan dua-dua di sini. So that's why it's called the Batu Lintang Camp. It was built for the Punjab Regiment taken over by the Japanese. Kerajaan British yang mula membangunkan semula Sarawak telah membuka semula sekolah. Namun begitu jumlah guru tidak mencukupi. Oleh itu, kem tentera Batu Lintang ini telah ditukar fungsinya menjadi pusat latihan guru dan sekolah. Kem tahanan ini telah ditutup pada tahun 1948. Dari sinilah bakal-bakal guru diambil daripada seluruh negeri Sarawak dan mereka yang memiliki kelulusan yang minimum boleh disediakan latihan untuk menjadi guru. Kem tahanan ini kini dikenali sebagai Institut Perguruan Batu Lintang.